Kami dari Kumpulan 9. Nama saya Muhammad Fairuz Shah bin Muhammad Syafi'i. Nombor matrik JG 897016. Saya Sempuan Alaki Bahanan, nombor matrik JG 920716. Saya Muhammad Saifullah bin Abdul Rahman, nombor matrik JG 899316. Saya Siti Nur Akila binti Ali, nombor matrik JG 1005217. Saya Siti Hajar binti Mak Daud, nombor matrik JG 1004817. Saya Nur Khalida binti Wazir, nombor matrik JG 998517. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Hafizah Marazi dan Dr. Zainal Hanif Saidin selaku penyelia dan penilai tugas hari ini. Saya Muhammad Fairuz Shah bin Muhammad Syafi'i bersama ahli dari Kumpulan 9 akan membuat pembentangan kajian ke atas syarikat Pohkong Holdings Berhad. Latar belakang syarikat. Pohkong Holdings Berhad ditubuhkan pada 1976 dan membuka cawangan yang pertama di Petaling Jaya pada tahun yang sama. Pohkong terus menerajui industri penghasilan barang kemas sehingga kini. Pohkong Holdings Berhad telah disenaraikan di Bursa Saham Malaysia pada tahun 2004 dan sehingga kini Pohkong Holdings Berhad telah mempunyai fasiliti sendiri bagi penghasilan barang kemas yang berada di Shah Alam. Pohkong Holdings Berhad telah membuka cawangannya yang ke-100 pada tahun 2011 dan menjadikannya sebagai pengeluar barang kemas yang terbesar di Malaysia. Berikut adalah struktur syarikat Pohkong Holdings Berhad yang mana mereka mempunyai 6 aktiviti perniagaan merangkumi penjualan, pembuatan, borong dan pengedaran, pelaburan hartanah, pelaburan luar negara dan franchise. Keadaan semasa industri barang kemas di Malaysia. Peningkatan dan penurunan harga emas sedikit sebanyak akan memberi kesan terhadap Pohkong Holdings Berhad. Ini kerana syarikat ini menggunakan emas sebagai sumber utama dalam penghasilan produk. Harga emas boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Antara faktor yang mempengaruhi harga emas ialah pertukaran nilai mata wang USD. USD memainkan peranan penting sebagai faktor perbandingan ke atas emas. Sekiranya berlaku pengukuhan terhadap USD, harga emas akan mengalami penurunan. Kestabilan dan peningkatan ekonomi juga turut mempengaruhi harga emas. Perubahan ekonomi dan politik dunia juga akan memberi pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan harga semasa emas. Harian Metro melaporkan bahawa semasa ancaman COVID-19 mula merebak, harga emas meningkat secara mendadak. Ini disebabkan kerana orang ramai mengambil peluang untuk membeli emas sebagai simpanan dan pelaburan jangka panjang. Namun begitu, apabila vaksin COVID-19 dijumpai dan mula diedarkan, emas dilihat hilang tarikan sebagai salah satu aset selamat. Ini menyebabkan harga emas yang naik ketika COVID-19 mula melanda telah mengalami penurunan. Penurunan harga emas mungkin akan berterusan bergantung kepada pengaruh berita yang tersebar dari semasa ke semasa. Sehingga Februari 2021, harga emas mencatatkan penurunan sehingga RM Malaysia 234 per gram berbanding RM Malaysia 241 per gram pada Januari 2021. Syarikat kami mempunyai 3 analisis iaitu prestasi kewangan, STIP dan SWOT. Okey, jadual di atas menunjukkan prestasi kewangan syarikat Pohkong Holdings Berhad yang bermula daripada tahun 2015 sehingga tahun 2019. Jika dilihat dari segi keuntungan ataupun revenue, syarikat Pohkong menunjukkan penurunan pada tahun 2016 berbanding 2015. Namun begitu, keuntungan Pohkong meningkat agak drastik dari tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 pula, keuntungan menunjukkan sedikit penurunan berbanding tahun sebelumnya iaitu 2018. Keuntungan sebelum cukai atau profit before tax bagi syarikat Pohkong Holdings Berhad menunjukkan penurunan secara drastik iaitu sebanyak 9 juta dari tahun 2015 sehingga ke tahun 2016. Pada tahun 2017 pula, keuntungan sebelum cukai kembali bertambah sebanyak 10 juta berbanding pada tahun 2016. Pada tahun 2018, syarikat Pohkong memperolehi keuntungan sebelum cukai sebanyak 26 juta dan bertambah sebanyak 10 juta menjadikannya 36 juta pada tahun 2019. Bagi perbelanjaan cukai pendapatan,
atau income tax expenses, syarikat Pokong menunjukkan terdapat turun naik tidak konsisten bermula dari tahun 2015 sehingga tahun 2019. Keuntungan untuk tahun kewangan atau profit for the financial year, syarikat menunjukkan penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Namun, keuntungan kewangan pada tahun 2017 kembali menunjukkan kenaikan yang agak ketara dari tahun sebelumnya. Manakala keuntungan untuk tahun kewangan syarikat bagi tahun 2018 dan 2019 tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Bagi jumlah equity bagi syarikat Pokong Holding Berhad menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2015 sehingga tahun 2019. Peningkatan nilai equity dari masa ke semasa menunjukkan perubahan pada akaun pelaburan sejak ia dibuka dengan mengambil kira perubahan yang dihasilkan oleh perdagangan syarikat. Jumlah equity ini tidak meliputi deposit dan pengeluaran. Manakala bagi basic earning per share EPS adalah bertujuan untuk memberitahu pelabur berapa banyak pendapatan bersih syarikat yang diperuntukkan bagi setiap bahagian saham. Perolehan asas bagi setiap saham bagi tahun 2019 berada pada 6.16 sen berbanding 5.70 sen pada tahun 2018. Bagi gearing ratio adalah ukuran kemampuan kewangan yang menunjukkan sejauh mana operasi sesebuah syarikat dibiayai oleh model equity berbanding pembiayaan hutang. Gearing ratio yang tinggi menunjukkan bahawa syarikat mempunyai hutang yang melebihi equity, manakala rasio yang rendah menunjukkan syarikat hanya mempunyai hutang yang sedikit. Bagi analisis seterusnya ialah STIP analysis. STIP analysis digunakan bagi mendapatkan maklumat atau pandangan terhadap faktor-faktor luar yang akan menentukan keadaan semasa pasaran. Analisis ini juga boleh digunakan untuk menentukan keadaan semasa pasaran pada masa akan datang. STIP merupakan akronim untuk Social, Technological, Economical, Environmental dan juga Political. Faktor sosial meliputi faktor-faktor seperti faktor demografi, tingkah laku pengguna, gaya hidup dan juga pemasaran yang dilakukan. Aspek teknologi di dalam STIP analisis menekankan tentang penggunaan teknologi yang terkini yang meliputi faktor seperti komunikasi, pengangkutan, kajian dan pembaharuan jangka hayat sesuatu produk dan juga peraturan untuk mempatenkan sesuatu produk. Dari segi ekonomi, ianya dikatakan mempunyai hubungan yang kuat dengan kuasa membeli pengguna. Faktor yang dipertimbangkan dari segi ekonomi ialah seperti kadar faedah perdagangan antarabangsa, cukai yang dikenakan, inflasi serta peluang pekerjaan yang disediakan. Faktor persekitaran pula melibatkan ekosistem seperti undang-undang persekitaran, sumber tenaga dan juga pemasaran. Faktor politik melibatkan pertukaran kuasa di dalam kerajaan. Perkembangan politik boleh mendatangkan kesan terhadap persekitaran, perdagangan ekonomi dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah SWOT analysis. SWOT analysis terdiri pada strength, weakness, opportunity and threat. Strength adalah merupakan kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunities peluang dan threat adalah ancaman. Kekuatan dan kelemahan adalah merujuk pada faktor dalaman seperti sumber kewangan, sumber fizikal, sumber manusia dan juga proses masa. Manakala peluang dan ancaman dipengaruhi oleh faktor luaran seperti keadaan pasaran. Keadaan ekonomi, pembiayaan, bentuk demografi, hubungan antara pembekal dan pembeli serta keadaan politik semasa. Kekuatan bagi Pokong Holdings Berhad ialah jenama yang dikenali ramai. Pokong telah bertapak di Malaysia sejak tahun 1976 dan mempunyai fasiliti sendiri yang menghasilkan setiap produk mereka. Produk Pokong yang dikenali di seluruh Malaysia membolehkan syarikat ini terus bertahan dalam keadaan ekonomi pada masa kini. Keadaan kewangan Pokong Holdings yang kukuh juga merupakan kekuatan kepada syarikat. Pokong mempunyai 6 aktiviti perniagaan yang merangkumi penjualan, pembuatan, borong dan pengedaran, pelaburan hartanah,
pelaburan luar negara dan franchise. Setiap aktiviti yang bernaung di bawah Pohkong Holdings menjadi sumber kewangan yang kukuh. Walau bagaimanapun, terdapat juga kelemahan terhadap Pohkong Holdings Berhad. Kelemahan tersebut ialah wujudnya barang kemas tiruan yang bersaing dengan Pohkong. Barang kemas ini kadang-kadang mempunyai reka bentuk yang hampir sama dengan produk yang dikeluarkan oleh Pohkong, tetapi dijual dengan harga yang lebih rendah. Ini akan mendatangkan persaingan yang tidak sihat di pasaran. Selain itu, kebergantungan harga emas terhadap keadaan semasa dunia juga merupakan kelemahan yang terdapat pada Pohkong Holdings. Harga emas semasa dipengaruhi oleh faktor mata wang US dollar dan juga keadaan semasa. Penyebaran berita yang menggemparkan juga boleh mempengaruhi harga pasaran emas. Sebagai contoh, ketika dunia mula dilanda pandemik COVID-19, harga emas meningkat naik kerana orang ramai memilih menjadikan emas sebagai salah satu aset selamat dan pelaburan jangka panjang. Namun begitu, apabila berita tentang penemuan vaksin tersebar, harga emas mulai menurun. Ini kerana orang ramai tidak lagi menjadikan emas sebagai aset mereka kerana mereka merasakan vaksin yang ditemui boleh meredakan pandemik yang melanda. Peluang yang terdapat pada Pohkong Holdings Berhad ialah potensi untuk meluaskan pasaran sedia ada. Pohkong melakukan kerjasama dengan jenama-jenama lain yang terkenal untuk meluaskan lagi pasaran Pohkong di dalam dan di luar negara. Selain itu, tingkah laku pembeli yang sentiasa berubah juga merupakan satu peluang yang tersedia. Tingkah laku pembeli kebanyakannya dipengaruhi oleh trend semasa atau mengikut trend yang digayakan oleh artis, sama ada artis di dalam negara atau di luar negara. Dengan menggunakan pendekatan atau memilih artis terkenal sebagai duta, Pohkong boleh menjadi trendsetter yang diikuti oleh orang lain. Selain daripada itu, terdapat beberapa ancaman yang mungkin berlaku terhadap Pohkong Holdings Berhad. Ancaman tersebut ialah permintaan pelanggan yang mengikut musim atau permintaan bermusim. Ini bermaksud setiap reka bentuk produk yang dikeluarkan oleh Pohkong Holdings mestilah mengikut keadaan yang sesuai atau trend semasa. Selain itu, keadaan ekonomi yang tidak menentu juga mengaruhi kuasa pembeli. Berdasarkan keadaan ekonomi sekarang, kebanyakan rakyat Malaysia terkena tempias akibat dari pandemik yang melanda. Orang ramai kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Keadaan ini menyebabkan kuasa membeli lebih tertumpu pada barangan keperluan seperti makanan, pengangkutan dan tempat tinggal berbanding dengan kehendak. Sebenarnya saya serahkan kepada rakan saya. Cadangan dan penambahbaikan. Berdasarkan analisis SWOT dan STIP yang dilakukan, terdapat beberapa cadangan serta penambahbaikan yang boleh digunakan. Salah satu cadangan penambahbaikan ialah menangani masalah permintaan bermusim. Keadaan ini boleh diatasi dengan cara Pohkong Holdings Berhad mengeluarkan reka bentuk yang sesuai digunakan dalam semua keadaan. Reka bentuk yang sesuai dengan semua keadaan, majlis dan kegunaan boleh mengurangkan kadar permintaan yang bermusim di kalangan pembeli. Berdasarkan keadaan ekonomi yang melanda negara sekarang, permintaan pembeli terhadap barang kemas mungkin akan menurun. Ini adalah kerana pembeli lebih mengutamakan barang-barang keperluan untuk kegunaan harian berbanding kehendak. Pembelian emas boleh dijadikan sebagai satu aset jangka panjang oleh pembeli. Namun disebabkan ekonomi yang tidak menentu menjadikan pembeli ragu-ragu untuk membuat pembelian. Pohkong boleh mengeluarkan satu produk yang mampu dimiliki oleh orang ramai. Produk tersebut mungkin boleh dijual dalam bentuk barang yang kemas atau satu skim pelaburan jangka panjang yang mendatangkan keuntungan terhadap pembeli dan juga Pohkong sendiri. Tingkah laku pengguna yang sentiasa berubah terhadap sesuatu produk juga akan mendatangkan kesan jangka panjang terhadap syarikat ini. Pohkong boleh menganjurkan soal selidik atau tinjauan secara berkala terhadap pengguna untuk melihat sejauh mana citarasa pengguna berubah. Hasil daripada tinjauan dan kaji selidik tersebut juga boleh dijadikan sebagai rujukan untuk menghasilkan produk baru pada masa akan datang. Dengan melakukan soal selidik ini juga, Pohkong akan sentiasa dapat memenuhi kehendak pembeli. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan 9. Terima kasih.